syariah Islamiah, maharat dan sebagainya. Kemudian memperolehi sekurang-kurangnya grade B dalam satu mata pelajaran berikut. Prinsip perakaunan, ekonomi, perniagaan dan ataupun keusahawanan, dan grade B+ dalam mata pelajaran matematik atau matematik tambahan. Memperolehi sekurang-kurangnya C+ dalam mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, ini adalah struktur kursus ataupun subjek yang akan diambil oleh pelajar-pelajar Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Kita ada pengajian kita terbahagi kepada pengajian yang ditawarkan adalah sepanjang setahun dan melibatkan 2 semester, semester 1 dan semester 2. So semester 1 kita akan belajar Principle of Accounting 1, Introduction to Business, Microeconomics dan Business Mathematics. 4 kursus yang saya sebutkan ini merupakan akaunan dan muamalat sahaja. Selebihnya seperti English, bahasa Arab, Quranik hadis dan juga ICT skill adalah pelajaran merentasi program. Maksudnya semua pelajar di Pusat Tamhidi tak kira daripada program yang 3 lagi, okey, semua akan mengambil subjek tersebut. Kemudian pada semester 2 adalah kursusnya adalah kesinambungan daripada semester 1, Introduction to Business 2, Prinsip yang ini adalah 4 program teras untuk Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Kemudian yang selebihnya juga merupakan kursus wajib pusat yang diambil. Tempoh pengajian sebagaimana yang saya beritahu semester. Okey, kita setiap satu semester pengkuliahannya adalah selama 18 minggu dan dibahagikan kepada 9 minggu pertama, kemudian cuti seminggu, kemudian kita sambung lagi 9 minggu. Selepas habis sudah cukup 18 minggu, kita akan rehat sekejap dan untuk pelajar memberi laluan kepada semester dan cuti akhir semester iaitu selama sebulan untuk kedua-dua semester. So jumlah kreditnya adalah 25 jam kredit untuk setiap satu semester. Okey, laluan Tamhidi pelajar Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Maksudnya habis tempoh setahun, lulus pusat Tamhidi, lulus program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, ke mana kita selepas itu? Okay. So, laluan pelajar Tamhidi pada permulaannya dari segi daripada awal penubuhan, kita pelajar yang disediakan oleh Pusat Tamhidi daripada program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat, kita adalah menyediakan pelajar untuk Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Okey, kemudian dari tahun ke tahun, okey, kita sediakan juga peluang pengajian untuk pelajar Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ke Fakulti Sains dan Teknologi serta Fakulti Pengajian Bahasa Utama. Okey. So untuk Fakulti Ekonomi Muamalat kita ada 5 pengajian yang ditawarkan. Kemudian Fakulti Sains dan Teknologi kita ada 3 dan Fakulti Pengajian Bahasa Utama kita hanya ada 1 sahaja. Dan kalau kata struktur yuran ni saya just share juga di dalam slide ni. Yuran total yuran sebenarnya hampir 3,000. Okey, cumanya pada semester 1 kita yuran pendaftaran satu semester saja yang dibayar pada semester 1 iaitu RM645. Kemudian yuran pengajian dan termasuk penginapan untuk satu semester adalah RM1,020. Jadi campur kedua-duanya adalah lebih kurang RM2,685. Okey. Saya rasa itu sahaja yang kita share. Okey, Saza. Alhamdulillah. Okey, terima kasih banyak-banyak Puan Laki Rina atas perkongsian tersebut. Itulah dia sejarah susu galur tentang program Tamhidi Perakaunan dan Muamalat di Pusat Tamhidi musim ini. Okey.
Jadi sebelum kita nak tengok ada satu video khas, kita ada tetamu khas kita juga hari ni. Kita ada dua tetamu khas kita pada hari ini. Okey, saya terlupa. Mata nanti saya kena tengok yang tu. Bukan tengok kat yang ni. Okey. Jadi, nanti Syawal tengok mata kat situ. Macam saya si TV kan sekarang ni. Okey, jadi nanti Syawal tengok kat situ Okey. Jadi sekejap. Tengok tu disebabkan hari ni bernur sangat muka kamera ni. Okey, dia kena macam tu sedikit teknikalnya. Okey, baiklah. Jadi hari ini para penonton sekalian, adik-adik sekalian, tuan-tuan, puan-puan dan sekalian, ibu-ibu, ayah sekalian. Okey, kita akan temu juga, kita akan bersesi soal jawab bersama seorang pelajar semasa kita. Pelajar semester 2 sekarang ni, kerana beliau telah melalui satu semester 1 pada sem lepas. Jadi ini semester kedua beliau lah. Dekat Tamhidi ni kita ada 2 semester saja. Jadi ini semester terakhir beliau pada tahun ini di Tamhidi, di Pusat Tamhidi untuk Tamhidi Perakaunan dan Muamalat. Okey, beliau merupakan saudari Syawal Syuhada binti Zainal. Okey, ini dia Miss Purple kita pada hari ini, sangat cantik alhamdulillah, solehah orangnya baik orangnya, aktif orangnya dalam kelas sehingga tak terlayan kami semua ni. Memang aktif segala sukan dia masuk. Kadang-kadang pantun tak masuk pula. Kadang-kadang ada pertandingan apa-apa mesti dia nak masuk. Itu hebatnya ni kita punya pelajar Tamhidi kita ni. Okey, jadi beliau merupakan juga ini paling hebat lah, Timbalan Exco Ekonomi dan Keusahawanan Sekretariat Pelajar Tamhidi Pusat Tamhidi USIM. Subhanallah, hebatnya jemputan kita hari ini. Kita ada pelajar yang aktif dan beliau juga menyandang jawatan dalam Sekretariat Pelajar Tamhidi. Di mana di Pusat Tamhidi kita ni, kita ada wakil pelajar kita yang dinamakan sebagai Sekretariat Pelajar Tamhidi Pusat Tamhidi USIM. Beliau memegang bahagian Exco Ekonomi dan Keusahawanan. Jadi kita akan interview sikit lah, apa contoh aktiviti dia, apa perasaan dia sebagai seorang pelajar di Pusat Tamhidi USIM. Boleh Syawal? Boleh. Boleh insyaAllah. Dia sentiasa penuh senyuman tu. Tenang-tenang aja. Okay. Jadi kita akan dengar daripada Syawal. Okey Syawal, saya nak tanya. Kenapa Syawal memilih Tamhidi Perakaunan dan Muamalat USIM? Silakan. Okey, tengok kamera situ. Sejujurnya santai je. Sejujurnya saya memilih Tamhidi Perakaunan dan Muamalat USIM kerana saya ingin menceburi bidang perakaunan dan saya mempunyai plan speak English sikit boleh kan? Itu dia ya, pelajar-pelajar Tamhidi kita hebat. Selain pada bahasa Melayu, bahasa Inggeris, bahasa Arab lepas ni boleh ya? InsyaAllah. Okey, silakan. Saya ada plan nak ambil ACCA ataupun CIMA semasa saya tamat pengajian di USIM. Dan itu antara salah satu faktor lah kenapa saya pilih Tamhidi Perakaunan dan Muamalat USIM sebagai tempat saya meneruskan pengajian saya. Okey. Kalau saudari Syawal tak kiranya okey, boleh terangkan apa maksud ACCA dengan CIMMA tu ya? Boleh terangkan. Dalam accounting, nanti waktu SEM 1 kita akan belajar mengenai financial accounting. Jadinya kalau dan lagi satu, waktu SEM 2 kita akan belajar mengenai managerial accounting. Perbezaannya dalam accounting ni terdapat 2 bahagian iaitu financial dan juga managerial. Jadi siapa yang nak mendapatkan sijil, kita panggil apa ya, sijil, seperti sijil khas lah, sijil khas untuk sesuatu kursus tu. Kalau untuk financial accounting kita akan sambung ACCA dan kalau untuk managerial accounting kita akan sambung CIMA. Okey, kalau saya tu mungkin financial je lah, tahu belanja je. Managerial tu saya tak pandai lah pula agaknya lah kan. Okey, baik, faham Syawal. Okey, jadi yang seterusnya, saya nak tanya jugalah. Syawal rasa dah belajar 1 semester, lepas tu dia dah masuk semester yang kedua dah ni kan? Okey, apalah nak kata Englishnya best? Apa yang bestnya, apa yang wow faktornya di Tamhidi Perakaunan Muamalat USIM ini? Okey. Sharing. Apa yang bestnya? Pertama sekali bagi saya environment dia lah. Environment yang bagi saya bi'ah solehah dan juga sangat menjaga between each other dan juga relationship between
saya dan rakan-rakan serta saya dan lecturer saya sendiri, saya merasakan impak positif di mana walaupun kita rasa penat belajar dekat Tamhidi ni, tapi disebabkan impak-impak positif yang diberikan oleh orang sekeliling, kita rasa penat yang seronok. Jadinya itulah antara perkara yang best dekat dalam Tamhidi Perikawanan ni. Tapi yang penting lecturer kat sini memang best-best. Jadi mari masuk. Subhanallah. Rashwah kan ni? Tak. Memang seronok. Okey, sekejap, itulah betapa nurnya muka kami hari ni, selalu macam ni jadi dia. Okey, tak apa. Okey, jadi itulah dia antaranya. Okey, seperti mana saudari Syawal kata tadi. Okey, kita punya environment kat sini alhamdulillah saling support. Maknanya saling sokong menyokong. Okey. Andai kata kalau kita ada rasa masalah, kita insya-Allah saling bantu membantu. Okey, sama ada dalam pembelajaran atau sebagainya insya-Allah. Okey, selesai saya punya tu. Okey. Saudari Syawal sebagai Timbalan Exco Ekonomi dan Keusahawanan dalam Sekretariat Pelajar Tamhidi Pusat Tamhidi USIM. Boleh saudari Syawal tolong kongsikan kepada kami semua, okey, apa contoh-contoh aktiviti para pelajar di Pusat Tamhidi ni? Jom kita dengar. Dah SEM 1 dah berlalu, SEM 2 tahun ni, sekarang ni, okey, kita dengar apakah antara aktiviti pelajar yang telah dilalui, yang kami telah lakukan untuk para pelajar Tamhidi. Okey, silakan saudari Syawal. Antara aktiviti-aktiviti yang telah dilakukan, ianya mengikut Exco juga ya. Seperti saya, Exco Ekonomi, kami ada melakukan mengenai jualan baju dan sebagainya. Tetapi kebanyakannya daripada contohnya seperti Exco Dakwah dan Menghayati Islam, mereka ada melakukan slot-slot kolbun kowi, slot-slot motivasi dan sebagainya. Dan kami juga ada menyediakan dan kami juga mempunyai aktiviti-aktiviti yang menyeronokkan seperti taska iaitu Tamhidi Sports Carnival. Ianya merupakan pertandingan antara 4 khusus di Tamhidi dan mereka akan berlawan sesama sendiri untuk ke peringkat sukan antara fakulti pula. Sukan kalau antara fakulti tu kita panggil sebagai SUFA. SUFA, ya betul. Sukan fakulti. Jadi nampak tak betapa aktif dan progresifnya para pelajar kita ni. Selain daripada mereka mungkin sibuk dengan assignment, dengan pembentangan, dengan discussion dan sebagainya, tapi mereka insya-Allah pelajar-pelajar kita di Pusat Tamhidi ni sangat aktif dan progresif dengan pelbagai aktiviti. Selain daripada taska, kita dah lalui ada program lain tak selain daripada taska di semester 1? Betul, kita ada juga pertandingan debat antara asasi, antara kos tu sendiri, dan bakal berlangsung pada minggu ini pertandingan debat antara fakulti-fakulti sendiri dan fakulti Tamhidi, Pusat Tamhidi akan berlawan dengan fakulti-fakulti lain daripada abang dan kakak degree kita. Okey, hebat tu, kita nak lawan para senior kita sebenarnya. Okey, jadi insya-Allah pada minggu ini juga pelajar-pelajar Tamhidi, pelajar-pelajar Pusat Tamhidi akan mewakili Pusat Tamhidi ke sukan asasi. Sukan asasi satu Malaysia lah maksudnya. Maknanya kat situ ada Pusat Tamhidi USIM, kita ada asasi UIA, kita ada asasi UPM, ya betul. Okey, asasi UITM pun ada juga Dan Syawal jugalah merupakan wakil. Okey, wakil kita punya Pusat Tamhidi ke asasi UIA Gambang untuk mewakili sukan bola tanpa perempuan. Bola tanpa perempuan. Okey, jadi apa perasaan Syawal ni nak mewakili Pusat Tamhidi USIM ni? Nak mewakili Pusat Tamhidi USIM main bola tanpa dekat dekat UIA Gambang. Okey, boleh ceritakan persediaan, preparation mental, physical, apa yang kita dah lakukan? Antara persediaan-persediaannya adalah semestinya kita mempunyai coach yang tersendiri yang akan memastikan kita mempunyai sebuah tim yang hebat. Kami juga mempunyai jadual yang sistematik. Bermakna tidaklah kami punya training tu petang malam sahaja. Akan tapi ada hari yang petang dan malam, ada hari petang, ada hari dapat rest. Seperti itulah, ada juga tapi kebanyakannya training tu daripada coach kami sendiri, coach yang akan handle
macam mana persediaan untuk kesukan asasi tersebut. Ya, terbaik. Okey, mereka punya persiapan ya, tuan-tuan, ibu-ibu, ayah sekalian, adik-adik sekalian ya, memang sangat hebat. Pagi, petang, siang, malam memang mereka berlatih. Betul tak? Betul. Okey, nak kata berlatih ni kita ada sediakan pusat sukan. Okey, pusat sukan itu stadium. Stadium kita panggil kompleks sukan Tuanku Najihah. Lengkap. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, adik-adik sekalian, ibu-ibu, ayah sekalian, jemputlah datang ke USIM. #ILoveUSIM. Memang kelengkapan insya-Allah lengkap. Okey, nak kata tadi Puan Akirina ada sebut, okey, pelajar-pelajar Pusat Tamhidi akan ditempatkan dekat Kolej Kediaman 1 atau kita panggil sebagai KK1. KK1 tu memang nama popular dia lah. Okey, KK1 ni hebatnya KK1 ni dalam USIM ni tuan-tuan dan puan sekalian, okey. Kita dekat dengan masjid. Subhanallah, itu barakahnya sebab nama kampus barakah. Alhamdulillah dekat dengan masjid. Kemudian dekat juga dengan perpustakaan ataupun library. Dalam bahasa Arab kita panggil sebagai nak kena tanya juga dalam bahasa Arab kita panggil sebagai Maktabah. Alhamdulillah kau tak kena dengan saya ni. Okey, lepas tu kita juga dekat dengan stadium kita. Okey, pusat sukan kita boleh berlari. Dan yang menariknya dekat pusat sukan kita ada gym. Siapa yang nak rasa macam exercise boleh pergi gym, tak ada masalah. Gym kita asingkan untuk lelaki dan juga untuk perempuan. Okey, itu insya-Allah uniknya tentang Pusat Tamhidi University Sains Islam Malaysia. Okey, macam-macam sukan kita ada ni dekat USIM ni. Kita akan tengok ada komen dekat sini. Okey, kita tengok sekejap. Okey, terima kasih banyak-banyak urus setia ya. Okey, beliau ada share dekat dalam komen ni, ada banyak jenis sukan dekat USIM yang terbahagi kepada 3, iaitu sukan permainan, sukan seni bela diri, sukan berunsurkan rekreasi. Subhanallah. Okey, urus setia kita juga ada menyediakan satu link dekat sini. Jadi ibu-ibu, ayah sekalian, adik-adik sekalian, okey, anak-anak sekalian boleh klik je link tersebut. Nak tengok apakah jenis-jenis sukan yang ditawarkan di University Sains Islam Malaysia. Okey, selain daripada belajar ni kita akan bersukan, jangan risaulah. Dalam kata pepatah Arab yang popular, apa dia Syawal agak-agaknya? Akal yang cerdas. Astagfirullahaladzim. Dia sebenarnya tu tak apa. Astagfirullahaladzim, saya terlupa. Apa dah kata tu? Al-aqlu salim, fil jismi salim. Alhamdulillah, akal yang cerdas datang daripada badan yang cergas. Itu dia, tengok memang cergas pun dia. Okey, itu dia. Itu antaranya, maknanya kita akan ada sukan, kita ada pertandingan debat, maknanya communication skill. Okey, kita nak bina komunikasi, kita punya percakapan kita macam mana. Kita pun baru saja lepas, ibu-ibu, ayah sekalian, anak-anak sekalian, pertandingan pantun. Okey, antara asasi. Lepas tu setiap hari Jumaat juga, alhamdulillah kita ada sesi Jumaah Nur. Ya, sesi Jumaah Nur di mana okey, boleh tak Syawal ceritakan ataupun kongsikan macam mana Jumaah Nur ni dilaksanakan pada semester 1 dan pada semester 2 juga. Okey. Mana Jumaah Nur tentang apa, kita buat apa? Jumaah Nur ni basically adalah perkongsian mengenai ilmu-ilmu yang kita ada kepada rakan-rakan di Tamhidi itu, dan tidak terhad kepada rakan-rakan saja, termasuk lecturer sendiri. Kadang-kadang pada SEM 1 kami melakukan Jumaah Nur secara apa kita panggil ni Ustazah? Face to face. Online. Ya, betul. Online. SEM 1 kita melakukan secara online. Ya, betul. Kemudian pada SEM 2 kita telah melakukan secara face to face. Jadinya pelajar-pelajar sendiri kita akan duduk dan mendengar bersama-sama perkongsian yang diberikan. Tetapi sebelum perkongsian tersebut diberikan, kita akan membaca terlebih dahulu surah Al-Kahfi, surah Al-Fatihah dan sebagainya. Ya, betul. Alhamdulillah. Okay, itu uniknya lah. Alhamdulillah, uniknya memang kalau pelajar-pelajar di Pusat Tamhidi USIM ni, insya-Allah kita akan membekalkan dan kita akan dibekalkan juga dengan perkongsian rohani dan juga fizikal. Itu tadi kita dengar perkongsian fizikal kan. Jadi antaranya perkongsian rohani kita, itulah antara usahanya adalah Jumaah Nur ya.
Jumaah Nur kita akan insya-Allah pelajar-pelajar akan memperoleh sarapan secara percuma. Itu yang ditunggu-tunggulah. Sesi kita panggil berkongsi ilmu secara musyafahah ataupun kita panggil face to face. Kita panggil talaki pun boleh juga. Tak terhad kepada penyampainya daripada segi tenaga pengajar ataupun pensyarah, para pelajar juga yang bersedia untuk menyampaikan perkongsian pun sangat dialu-alukan. Sebagai contoh, pada Jumaat lepas kita ada perkongsian daripada saudari Nur Hazwani. Ya, Nur Hazwani Timbalan Sekretariat. Minta maaf. Timbalan Setiausaha Sekretariat Pelajar Tamhidi sendiri. Ya, betul. Hebat. Alhamdulillah. Mereka ni memang barisan pelajar yang hebat, barisan kepimpinan pelajar yang hebat dan juga barisan atlet yang hebat, barisan pemidato yang hebat. InsyaAllah doakan kami, wakil-wakil pelajar Pusat Tamhidi yang akan mewakili hari Jumaat esok ya. Debat bahasa Arab. Betul. Debat bahasa Arab dan juga minggu ini juga kami akan pergi ke Pusat Asasi UIA Gambang Pahang. Subhanallah. Memang inilah antara wakilnya. Wakil sukan apa tu? Bola tanpa perempuan. Bola tanpa wanita. Okey, muka nampak ada nur-nur ni. Cukup latihan dia. InsyaAllah. Okey, so insyaAllah doakan kami. InsyaAllah kemenangan, kejayaan, ketenangan kami ketika lawan sukan. Macam-macam jenis sukan kami akan pertandingkan. Okey, antaranya bola tampar, bola sepak. Lagi apa Syawal? Badminton, pingpong, olahraga, Mobile Legend, bang-bang pun ada dan juga PUBG. Itu antaranya. Itu nampak tak tu? Maknanya wakil-wakil Pusat Tamhidi ni hebat-hebat belaka. Bukan physical sport saja, e-sport pun ada. Okay, hebat. Alhamdulillah. Okey. Ada apa-apa lagi? Saudari Syawal rasa nak sharing ke kepada adik-adik yang dengar? Kita punya perkongsian pada hari ini, kata-kata semangat ke ataupun nak kata perkongsian yang rasa sangat menarik, kenangan manis sepanjang satu semester lebih lah dekat Pusat Tamhidi ni. Ada apa-apa? InsyaAllah ada. Okey, cuba kita dengar. Jika ada yang rasa teragak-agak untuk memasuki USIM, bagi saya tak perlu teragak-agak dan silalah masuk. Kerana Pusat Tamhidi ataupun Pusat Asasi USIM ni merupakan satu platform yang bagi saya ukuah antara pelajar Tamhidi itu sendiri. Kerana kita daripada macam ni saya kata, ukuah kita kan selalu cakap ya, ukuah sekolah kawan-kawan sekolah menengah tu kuat kan. Tetapi Tamhidi ni dia seolah antara sekolah menengah dan juga degree. Jadinya kita dapat suatu sama satu kita merasakan macam adalah macam mana saya nak cakap ya, tapi nak katanya ukuah antara pelajar-pelajar Tamhidi ni sebab kita sama-sama membesar bersama, jadinya sangat rapatlah. Dan juga perkhidmatan yang disediakan oleh USIM itu sendiri iaitu Kolej Kediaman KK1 yang sangat-sangatlah berdekatan dengan masjid, pusat sukan dan sebagainya, betul-betul membuatkan saya betul-betul jatuh cinta lah dengan USIM ni. Betapa mudahnya untuk saya bersukan tu, saya cuma perlu keluar sedikit je, saya cuma perlu berjalan dalam 5 minit untuk pergi ke masjid dan juga mungkin dalam 7 hingga 8 minit untuk ke pusat sukan. Jadinya itu tidak, jadi nak kata betapa dekatnya tempat kemudahan itu sendiri. Dan klinik USIM itu juga dalam 5 minit juga daripada Kolej Kediaman 1. Jadinya tak perlu risau kalau sakit ke, kalau nak bersukan ke apa. InsyaAllah semua fasiliti itu disediakan dengan baik. Ya, Alhamdulillah, subhanallah, Masya Allah. Terima kasih saudari Syawal, terbaik penerangan dia. Okey, memang tepatlah jemputan kita pada hari ini. Beliau berkongsi tentang segala-galanya kebaikan insya-Allah yang berada di Pusat Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, andai tuan-tuan perempuan, ibu-ibu, ayah sekalian, anak-anak sekalian mempunyai soalan yang ingin kami tolong bantu jawab, boleh je tulis dekat komen-komen, okey, ataupun boleh tanya saja. Insya-Allah kami akan cuba bantu ibu-ibu, ayah sekalian untuk menjawab persoalan ini. Okey, Syawal. Okey, macam mana pula dengan kita dah tengok dah sesi aktiviti pelajar baik dari segi fizikal, rohani, kemudian kemudahan yang disediakan oleh Universiti Sains Islam Malaysia dekat Pusat Tamhidi ni. Okey, Syawal boleh tak berkongsi dengan kami semua, macam mana suasana pembelajaran? Suasana pembelajaran kita di Pusat Tamhidi ni, khususnya, secara umum dulu, kemudian khususnya untuk Tamhidi, perakaunan dan juga muamalat. Suasana pembelajaran macam mana?
suasana pembelajaran tu maksudnya secara face to face? Secara face to face. Okey, suasana pembelajarannya adalah secara face to face dan kita menggunakan bangunan MPG, bangunan pusat Tamhidi itu sendiri, dan untuk SEM 1, Tamhidi Perakaunan dan Muamalat dan juga Tamhidi Syariah dan Undang-Undang, kami mempunyai kuliah kami berada di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan, manakala dari segi tutorial di pusat Tamhidi itu sendiri. Manakala semasa SEM 2, kuliah dan juga tutorial kami di pusat Tamhidi. Ya, okay, alhamdulillah. Okey. Jadi dari segi contoh macam pembahagian assignment, kumpulan perbincangan dengan lecturer, boleh Syawal tolong sharing kepada kami semua suasana di macam mana? Okay. Belajar macam mana dalam bahasa Arab ke, dalam bahasa Inggeris ke dan sebagainya. Okay. Pembelajaran di sini menggunakan, kalau bahasa Arab hanya bahasa Arab sajalah. Tapi kalau kami kurang mengerti bahasa Arab tersebut, insyaAllah lecturer kami akan menggunakan bahasa Inggeris sedikit supaya kami boleh memahami bahasa Arab tersebut. Manakala bagi subjek-subjek lain seperti makroekonomik, bisnes statistik dan juga accounting, lecturer kami menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantara bagi kami. Dari segi pembahagian assignment, dari segi pembahagian kumpulan dan sebagainya, kebanyakannya lecturer kami memberikan kami peluang untuk memilih group mate kami sendiri. Jadi insyaAllah disebabkan kami dapat memilih group mate sendiri, dari segi yang orang panggil macam tak buat kerja dan sebagainya, insyaAllah perkara tersebut tidak berlaku. InsyaAllah kalau tak buat kerja memang kenalah dengan kami semua. Okay. Jadi insyaAllah semua buat kerja, jangan risau. Okay, kita ada soalan dekat sini. Apakah sukan yang available di USIM? Okey. Macam-macam tuan-tuan dan puan-puan sekalian ada dekat USIM ni. Yang paling menarik sekali, yang saya paling suka, saya sukan memanah. Andai kalau saya balik kerja, saya lalu dekat ada satu lapangan tu, mereka berlatih memanah. Subhanallah. Memang hebat. Saya pernah cuba pegang memanah ya, sangat berat dekat sini. Sangat berat. Pernah cuba? Pernah, tapi tak kuat. Betul. Kalau saudari Syawal cakap tak kuat, saya pun tak kuat juga. Puan Akirina pernah tak cuba sukan memanah? Pernah. Tapi sekali je lah sebab lebam di bahagian lengan dan bahu. Allahu Akbar. Berat. Berat, memang berat. Betul. Kan tali kan keras kan. Jadi Ya. Betul tu Puan cuba Akirina. sekali je. Dah. Tapi hebatnya pelajar USIM ramai berminat dengan sukan memanah tu. Subhanallah. Mereka berlatih dekat lapangan. Tu antaranya memanah. Okay, dekat stadium kita punya kompleks sukan Tengku Najihah juga kita akan sediakan ruang untuk main pingpong. Paling best sekali taekwondo. Maksud taekwondo ke? Belum lagi. Tunggu nampak tak dia punya apa tu? Cita-cita dengan azam dia nak ambil sukan taekwondo tu masa degree nanti. Ada sukan taekwondo, ada pingpong, badminton, lumba lari. Silat, subhanallah, macam-macam. Dan salah satu tenaga pengajar di USIM, Universiti Sains Islam Malaysia, untuk acara sukan pingpong berada di Pusat Tamhidi sendiri, iaitu Timbalan Dekan Pusat Tamhidi kita, Ustaz Muhammad Nasir bin Sabri. Beliau memang sifu, memang coach untuk sukan pingpong kita. Tu antaranya memang hebat jugalah. Kita punya tenaga pengajar kita juga ada juga atlet, atlet yang mewakili USIM untuk mewakili sukan-sukan universiti, bola jaring, bola tampar dan sebagainya. Okey. Harap-harap dapatlah menjawab soalan kita ya, sukan-sukan yang available di USIM. Okey, ada Puan Akirina ada nak tambah apa-apa ke? Okey. Saya nak tambah dari segi aktiviti pelajar. Aktiviti pelajar untuk Tamhidi Perakaunan Muamalat ni saya tak nafikan dalam 2 atau 3 batch sebelum ni memang kita tak berapa aktif lah. Sebab masalah masalah dari segi PKP kan, COVID hari tu. Cumanya untuk semester ni, cohort yang ini insyaAllah akan dimulakan dengan semester 2 ni lah. Cohort Syawal yang mana pelajar saya akan dibantu oleh penolong penerangan saya, penerangan program iaitu Puan Alifah, yang mana kita akan mengadakan aktiviti pelajar
kita akan keluar lah maksudnya. Tetapi yang uniknya di Tamhidi Perakaunan dan Muamalat ni, pelajar itu yang akan menguruskan sendiri dan dipantau oleh guru-guru yang terlibatlah nanti, especially daripada saya dan juga Puan Alifah tu sendiri. Maknanya untuk deal dengan pelajar-pelajar, dengan pihak swasta, contohnya pihak kilang kalau nak buat lawatan apa semua dari surat menyurat, kita akan bantu, tetapi yang deal tu adalah pelajar. Dari segi kertas kerja, pelajar akan sediakan dan akan dipantau oleh Puan Alifah tu sendiri. Itu uniknya lah. Dan setakat ni memang betul saya akui kita belum jalankan lagi sebab Puan Alifah pun baru balik daripada umrah. InsyaAllah tas dah diberi kepada pelajar, tinggal mereka bincang. InsyaAllah selepas ni kita akan dapatkan feedback lah daripada pelajar. Itu yang uniknya kerana elemen begini juga, cara prosedur begini juga yang diterapkan bila pelajar masuk ke Fakulti Ekonomi dan Muamalat. Kebanyakan pelajar akan diberi peluang untuk mengarah atau setiap program mereka sendiri, mencari dana sendiri. Sebab kenapa saya beranikan ekonomi dan muamalat? Okey, jadi segala pendedahan itu memang diberi sejak daripada pusat tamhidi lagi. Itu istimewanya pelajar tamhidi perakaunan dan muamalat as compared to other program lah di tamhidi dari segi menyelenggarakan apa orang kata? Lupa apa kataannya nak cakap. Mengadakan sesuatu program tu lah. Okey, itu je saya nak tambah. Terbaik Puan Nakirina. Okey, maknanya pelajar-pelajar kita ni sebenarnya insya-Allah dibekalkan dengan skill-skill, cara-cara menulis kertas kerja, cara-cara berkomunikasi dengan masyarakat di luar, cara-cara bermuamalah. Kata Tamhidi Perakaunan dan Muamalah. Jadi kita latih mereka cara-cara mereka bermuamalah dengan masyarakat luar, dengan company luar, bagaimana untuk melakukan sebarang aktiviti dan program. Syawal ada lawatan ya? Ya, bakal ada insyaAllah. InsyaAllah cadangnya lawatan ke mana tu Saudari Syawal? Kami akan mengikut kuliah masing-masing dan plannya untuk kuliah KTEK tu KTEK tu maksudnya kuliah Tamhidi Perakaunan accounting yang kedua. Okey. InsyaAllah mungkin ke PD, Pak Dixon. Tetapi masih dalam perancangan antara lecturer dan pelajar itu sendiri. Okey, hebat mereka sampai keluar. Kita buat aktiviti luar daripada USIM. Okey, sebelum saya terlupa, Puan Nakirina kita ni juga sebenarnya alumni. Saya sangat lupa tu, minta maaf sangat Puan Nakirina. Alumni sendiri dari USIM. Okey, Tamhidi Perakaunan ke Puan Nakirina? Saya tak. Saya laluan diploma. Terus ke fakulti. Puan Nakirina kita ni sendiri, ibu-ibu ayah sekalian, tuan-tuan perempuan sekalian, adik-adik sekalian merupakan alumni dari Fakulti Ekonomi dan Muamalat USIM. Alhamdulillah, beliau sekarang berkhidmat sebagai tenaga pengajar untuk pelajar-pelajar Tamhidi Perakaunan dan Muamalat di Pusat Tamhidi USIM. Saya sangat terlupa nak tekankan yang itu. Okey, kita ada lagi dalam 5 minit lebih sikit. Kalau ibu-ibu ayah sekalian, tuan-tuan perempuan sekalian ada dah soalan nak tanya, silakan. InsyaAllah kami boleh cuba membantu menjawab sekadar yang boleh, insya-Allah. Okey, Saudari Syawal, ada tak rasanya kita pun dah nak habis dah insya-Allah sesi ni, satu nasihat, satu pengalaman, satu nasihat, satu lagi pengalaman yang ingin dikongsikan kepada adik-adik insya-Allah bakal memasuki Pusat Tamhidi Universiti Sains Islam Malaysia. Okey, satu nasihat dan satu kenangan. Kita tengok kamera di situ. Okey, insya-Allah. Malu. Okey. Nasihat saya waktu SEM 1 nanti belajar terus betul-betul. Jangan tunggu SEM 2. SEM 2 tu dah SEM akhir. Begitulah. Tapi sebagai sebab waktu SEM 1 tu kita akan rasa macam baru-baru nak mengenali universiti. So kita pun macam bukanlah main-main lagi tapi macam masih blur-blur. Tapi insyaAllah SEM 2 semua orang boleh perform. Amin. Dan sebagai antara kenangan manis saya dekat sini, kenangan manis ya. Ada kenangan pahit ke? Tidak. Okey, tahu. Kenangan manis banyak sangat ni. Tapi antara kenangan manis saya adalah
pelantikan jawatan saya sebagai Sekretariat Pelajar Tamhidi itu sendirilah. Sebab dengan menjadi Sekretariat Pelajar Tamhidi, banyak perkara yang saya telah belajar seperti membuat kertas kerja, macam mana saya nak deal dengan suppliers kerana saya merupakan esko ekonomi. Jadinya saya banyak deal dengan orang-orang luar mengenai nak buat baju macam mana, nak jual baju macam mana, nak transfer bank macam mana, nak guna bank siapa. Dari segi pengurusan tu banyak yang saya belajar daripada rakan-rakan Sekretariat Pelajar Tamhidi saya sendiri dan juga lecturer saya sendiri. Pengalaman paling manis saya rasa menjadi Sekretariat Pelajar Tamhidi itu sendirilah, dan juga pengalaman belajar bersama rakan-rakan Tamhidi itu sendiri. Sekian, terima kasih. Okey, baik. Subhanallah, hebat ya. Maknanya kenangan dia tu, kalau kita nampak perkongsian kenangan pun kelihatan seperti matang orangnya. Ya, dia suka macam mana nak uruskan program, matang kenangan manis tersebut. Okey, baik. Terima kasih Saudari Syawal. Okey, jadi kita pun dah sampai ke penghujungnya. Jadi kalau daripada kita akan dengar kata-kata sedikit daripada dan semangat nasihat daripada penyelaras kita sekejap lagi. Okey, maknanya kata-kata akhir daripada saya, Nurul Hadijah binti Muhammad. Jemputlah datang ke USIM. Jangan rasa malu-malu, rasa macam nak shopping kapet kat nilai 3 lalang tu, terus singgah ke USIM nilai. Boleh aja. Jangan risau-risau. Boleh aja, macam-macam ada dekat nilai ni. Selain ada kapet, ada perabot jati pun ada juga. Ajak ibu ayah, ajak mak-mak abah semua datang sini. Datang masuk kampus nilai USIM. Lihat, insya-Allah belajar di USIM best. Saya ada pantun tapi akhir sekali lah. Jadi sebelum pantun tu didedahkan, dibacakan oleh saya, kita dengar kata-kata terakhir, kata-kata amanat daripada Penyelaras Tamhidi Perakaunan dan Muamalat USIM, insya-Allah. Silakan Puan Lakirina. Okey, terima kasih Ustazah. Okey, saya just nak nyatakan, tolonglah, pilihlah, jadikanlah Pusat Tamhidi ini sebagai pilihan pertama, terutamanya kepada pelajar-pelajar yang berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam bidang perakaunan dan muamalat itu sendiri. Percayalah, insya-Allah, tak akan ruginya menuntut ilmu di Pusat Tamhidi. Ingat, anda daripada sekolah agama, daripada kelas aliran agama bagi yang sekolah menengah biasa, kesinambungan pembelajaran ilmu akli dan nakli itu perlu diteruskan. Jika bukan anda, siapa lagi? InsyaAllah saya doakan semoga keputusan SPM yang akan keluar nanti, anda semua akan mendapat keputusan yang cemerlang fi dunia wal akhirah. Jangan lupa ya, USIM pilihan pertama. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih Puan Akrina. Dan dah dengar tu logat nagori pertama ya semua tu. Kalau kita dah belajar kat nilai Negeri 9 tu kena cakap logat nagori sikit gitu. Okey. Jadi ibu-ibu ayah sekalian, tuan-tuan puan-puan sekalian, anak-anak sekalian, jadikanlah USIM pilihan nombor 1. Pilihan nombor 1 ya. Insya-Allah pembelajaran dia dan segala-galanya kita dah kongsi semualah, pembelajaran, kemudahan, aktiviti, kepimpinan dan segala-galanya insya-Allah terbaik ya. Okey, jadi sebelum kita saya terlupa tadi, background belakang Puan Lakirina kita ni, inilah dia, saya terlupa dari tadi saya cakap sebenarnya. Bangunan Pusat Tamhidi, bangunan akademik Pusat Tamhidi. Di sinilah kalian semua akan menuntut ilmu selama 1 tahun, 2 semester, semester 1 dan juga semester 2. Jangan risau-risau, tak payah jauh-jauh. Kelasnya memang satu bangunan je. Habis je kelas contoh pukul 10.20, 10.30 ada kelas, jalan kaki dengan santai-santai saja pindah ke kelas terusnya gitu. Kita akan belajar di sini bangunannya. Okey. Jadi sebelum tu saya akhiri dengan serangkap pantun. Saya pun baru buat tadi. Apa saya nak buat ni yang menunjukkan Tamhidi ni memang okey, memang terbaik. Okey, jadi dengarkanlah. Pelajar-pelajar Tamhidi baik-baik dan handsome. Tamhidi memang awesome.
Gitu. Okey, jadi hashtag I love USIM. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Aki, Ibu, Ayah sekalian. Terima kasih banyak-banyak kepada panel jemputan kita, peneras Tamhidi Perakaunan dan Muamalat Puan Laki Rina dan juga saudari Syawal Syuhada, okey, sebagai wakil pelajar semasa kita. Okey, terima kasih semua. Terima kasih, insya-Allah. Jemput datang ke USIM, pilihlah USIM sebagai pilihan nombor 1. Terima kasih semua. Assalamualaikum.